Okey, kalau kita lukis guna kaki ni, dia kena ambil masa sikit dan kena hati-hatilah kan. Nak laju boleh, tapi quality of line tu makin berkurangan lah. Jadi makin lama kita lukis, inilah hasilnya. Berkat daripada kesabaran, walaupun kita pakai apa anggota kita sekalipun, tangan ke, kaki ke, mulut ke, kita pasti akan berjaya. Itu pasti. Selamat bertemu lagi Koma dalam YouTube Cetam Off Boy TV. Cuma Koma tengok lukisan kat dinding ni lawa tau. Inilah rupanya hasil seni lukisan. Sebab Koma kalau boleh melukis, dinding pun jadi lawa. Ni gambar tingkat Koma kampung pun ada. Tahu ke Koma di mana gambar lukisan ni? Ustaz dah faham tahu di mana gambar ni? Itulah awak suruh jalan, ikut awak tak ada. Jadi Koma, awak nak bawa Koma ke rumah cikgu yang viral pasal melukis. Hebat Koma, boleh melukis pakai kaki dan tangan sekali. Jom ikut awak. Assalamualaikum cikgu, saya ni Mizi. Bolehkah saya nak temu ramah cikgu sikit? Waalaikumsalam. Siapa? Oh, Cik Mizi ke? Sila masuk. Bolehkah cikgu ceritakan sikit tentang latar belakang cikgu? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Saiful bin Baharum Shah. Saya dah berkhidmat sebagai seorang guru selama 15 tahun. Saya ada seorang isteri dan mempunyai 6 orang anak. Kemudian tempat berkhidmat saya sekarang di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Tajul Arifin, Manung, Kuala Kangsar, Perak. Saya asal daripada Kuala Kangsar, Perak. Ayah saya orang Kuala Kangsar dan ibu saya orang Johor. Jadi saya asalnya lahir di Johor dan dibesarkan di Kuala Kangsar, Perak lah sehingga sekarang. Jadi saya dah duduk di Perak ni hampir 40 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bawa satu lukisan yang sangat istimewa. Nak tahu apa Koma? Nampak tak tadi dah keluar soal abor Koma? Cikgu, boleh cikgu melukis menggunakan kaki?
Okey, begitulah Mizi. Gambar yang saya buat ini menggunakan kaki. Dah hampir siap dah ni. Oh, inikah gayanya melukis gunakan kaki? Hebat Cikgu Saiful ni. Kagum benar awak. Okey. Inilah hasilnya. Berkat daripada kesabaran dan juga rasa ingin berjaya kan. Jadi makin lama kita bersabar, walaupun kita pakai apa anggota kita sekalipun, tangan ke, kaki ke, mulut ke, kalau kita sabar, kita pasti akan berjaya. Itu pasti. Yakin dan percayalah. Dan kalau saya lukis lagi lama, dia punya lukisan ni pasti akan lebih baik. Itu pasti. Yang pentingnya kita kena ada sabar lah. Sebab dalam kesenian ni, kita kena ada nilai kesabaran yang sangat tinggi. Cikgu tunjuk cara melukis lagi. Okey, baik. Lukisan yang saya buat ni adalah lukisan permintaan daripada follower saya jugalah kan. Dia suruh saya lukis dia punya gambar dengan suami dia. Ni suami dia, ni isteri, ni dia kan. Jadi kalau kita nak lukis apa sahaja, kita boleh berjaya. Apa yang penting ialah usaha, kemudian perasaan kita jangan ada rasa mengalah kan. Kita kena kuatkan kita punya azam supaya untuk berjaya, walau apa pun cara sekalipun, dalam bidang apa sekalipun, kita boleh berjaya. Dengan yang pentingnya ialah kita punya keazaman, kita punya perasaan ingin berjaya dan kita kena sabarlah kan. Kalau dalam seni sekalipun, kalau kita bersabar untuk berjaya, insya-Allah semua akan berjaya dah. Macam tu. Yang ini cikgu, boleh cikgu ceritakan sikit tentang karya ini? Ini karya lukisan painting saya, lukisan pemandangan landscape bertemakan sawah padi. Saya gunakan media akrilik di atas permukaan kanvas. Jadi teknik yang saya gunakan ada pelbagai lah kat sini. Yang pertama teknik sapuan rata menggunakan berus flat. Kemudian ada teknik glazing di bahagian atas sedikit. Okey, nampakkan sedikit cahaya. Dan di bawah ni adalah teknik impastor. Impastor dia menggunakan palette knife, okey, pisau palette supaya nampak tekstur dia timbul kat sini. Jadi kalau kita nak melukis image yang kita nak lukis ini, kita kena buat research dululah. Maksudnya kajian tentang warna, tentang kadar banding, composition yang kita nak study tu kita kena buat awal. Dan untuk menghasilkan lukisan ni mesti mengambil masa yang agak lama jugalah, bergantung kepada mood. Kalau kita boleh fokus 1-2 hari dalam satu masa kan, kita boleh siapkan dalam 2 atau 3 hari. Tapi kalau kita ambil masa yang lama, mungkin dalam sehari 2 jam macam tu kan, kita boleh menyiapkan. Kalau dalam unsur seni, dalam lukisan ni, dia ada kepelbagai warna. Warna yang ditonjolkan dalam ni lebih kepada warna sejuk lah. Neutral color itu warna-warna sejuk, itu warna biru, dan juga warna hijau, ataupun ada kombinasi warna coklat kat sini ataupun neutral color di situ kan. Jadi bila image tu kita nak tonjolkan, dia ada ruang dalam dan juga ruang dekat di depan ni kan. Jadi landscape tu dia ada ruang di bahagian belakang, bahagian tengahan dan juga ruang di hadapan. Jadi untuk kita nak menimbulkan
sesuatu imej tu untuk yang bahagian depan warna dia mestilah lebih solid dan terang. Ini tebal supaya menampakkan subjek di depan tu, dan belakang tu boleh dibelakan, okay? Ataupun dikembangkan lah di situ, bergantung pada teknik yang kita hasilkan. Okey, saya sebenarnya minat dalam seni ni sejak dari kecil lagi. Saya suka mencari sesuatu kelainan seni yang lain. Saya saya suka mencari sesuatu yang lain. Bila seni yang saya buat tu nampak lain, orang akan lebih tertarik dengan apa yang kita buat. Maksudnya kreativiti tu penting lah. Satu kelainan tu penting dalam kita menterjemahkan sesuatu idea yang kita buat. Tak kira lah idea ke ataupun cara yang kita nak guna pakai tu, supaya apa yang kita buat orang suka. Dan yang paling penting, apa yang kita lukis tu kualiti kena jaga. Okey, sebenarnya saya tak menjangkakan video yang saya lukis menggunakan pelbagai anggota seperti tangan, kaki dan mulut boleh tulas sebegini rupa. Saya tak jangka sama sekali. Dan saya sebenarnya bukanlah artis. Saya cuma seorang guru kan. Yang menggelarkan saya artis ni ialah orang di luar sana, dan mereka inginkan saya, banyaklah pelbagai jemputan saya buat showcase, pameran, dan juga ada juga tawaran untuk saya jualkan saya punya lukisan atas menggunakan satu platform digital. Yang terbaru NFT kan, kita boleh jualkan kita punya lukisan melalui satu platform NFT ke luar negara. Okey, di kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada beberapa individu yang banyak support saya. Kalau di rumah, sudah tentulah isteri dan anak-anak saya kan. Isteri saya Rozalina binti Zainal Abidin dan anak-anak saya yang sentiasa support saya, dan juga supporter follower saya tu di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan yang ketiga ialah kepada pengetua sekolah menengah kebangsaan Sultan Tajuk Arifin yang banyak support hasil kerja saya. Tanpa dia, saya rasa mungkin terbatas sikit lah. Tapi dengan sokongan dan dukungan daripada pengetua, saya lebih mudah lah untuk mengetengahkan seni di peringkat yang tertinggi. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan berkisah kita pada kali ini. Semoga apa yang dipaparkan dapat menaikkan semangat kita semua, terutamanya anak-anak yang masih bersekolah. Tiru semangat Cikgu Saiful ni. Semoga kita bertemu lagi.